Oke, assalamualaikum semua. Saya Cikgu Sejarawan, nama saya Encik Muhammad Noor bin Hashim, akan mengajar sejarah tingkatan 1. Okey, sejarah tingkatan 1, masa awak sekolah rendah dulu, awak belajar tak sejarah? Awak belajar sejarah tempatan kan? Sejarah juga ya, sejarah sekarang tingkatan 1, kita akan belajar bab 1, iaitu pengertian sejarah. Masing-masing buka buku teks, muka surat 4. Muka surat 4 iaitu mengenali sejarah, bab 1, mengenali sejarah. Kemudian kita terus ke pengertian sejarah. Buka buku teks muka surat 4. Okey, cikgu harap awak ikut arahan cikgu supaya kita faham, awak pun faham, saya pun senang untuk mengajar. Okey. Okey, pengertian sejarah ada 3, iaitu dalam bahasa Melayu, istilah sejarah berasal dari perkataan Arab, iaitu sajaratun, yang bererti pokok. Sejarah juga dikaitkan dengan silsilah riwayat, keturunan dan asal-usul. Okay, contohnya silsilah kita. Mak kita berasal dari mana? Ibu bapa kita berasal dari mana? Kemudian kahwin, mak bapa kita kahwin, kemudian lahirlah kita dan kita menetap di Kuala Lumpur. Okay? Siapa nenek awak dan siapa atuk awak. Itu adalah silsilah keluarga. Okay? Kemudian pengertian sejarah menurut Kamus Dewan, iaitu asal-usul, keturunan. Sama juga ya, silsilah. Kemudian peristiwa yang benar-benar berlaku pada waktu lampau. Kisah, riwayat dan tambur. Maksudnya peristiwa yang berlaku. Contohnya negara kita mencapai kemerdekaan tahun 31 Ogos 1957. Itu adalah sejarah negara. Okay, sejarah negara macam itu. Kalau sejarah kita, sejarah ibu bapa awak, dia akan ingat bila dia kahwin. Kemudian sejarah awak pula adalah bila awak dilahirkan. Itulah sejarah. Benar yang dilepas. Okay. Kemudian itu menurut Dewan. Okey. Pendapat yang ketiga pula, dalam bahasa Inggeris, sejarah ialah history. Kemudian history ini bererti cerita tentang seseorang. Perkataan ini berasal daripada bahasa Yunani, iaitu historia, yang bererti penyelidikan. Daripada ketiga-tiga pendapat ini, dalam Kamus Dewan, dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris, sejarah bererti kisah-kisah yang masa lampau, kisah yang dah lepas, semalam punya. Yang depan kita bukan anggap itu sejarah. Ya, yang tercatat maknanya dah lepas. Sejarah. Okey. Kemudian kita pergi juga seterusnya, saya harap awak faham, iaitu awak hanya ingat tentang sejarah, dan yang saya cakap tadi ada 3 pengertian sejarah, iaitu dalam bahasa Melayu, bahasa Kamus Dewan dan juga bahasa Inggeris. Kemudian kita pergi tajuk berikutnya ialah pengertian sejarah mengikut pandangan sejarawan. Okey, pandangan sejarawan. Pandangan sejarawan ini maksudnya ahli sejarah, orang yang pakar sejarah. Ya, di negara kita orang pakar sejarah ialah contohnya Profesor Datuk Khairul Kaikim. Dia memang pakar sejarah. Banyak mengenai sejarah negara kita, semua dah tahu. Okey, sejarawan itu maksudnya pakar sejarah, ahli sejarah. Okey. Menurut Herodotus, awak tengok yang kuning saja, yang kuning yang bulat-bulat tu, yang kuning. Yang background yang kuning. Herodotus, iaitu sejarah berarti penceritaan tentang manusia yang penting dan menggunakan dan mengagungkan serta sebab berlakunya sesuatu peristiwa. Itu menurut Herodotus. Okey. Dia punya sejarawan yang mula menggunakan perkataan sejarah historia yang bermaksud penyelidikan. Okay, karyanya ialah
Historia atau sejarah Perang Parsi. Itu Herodotus punya karya. Oke, saya ulang lagi, dia memberi pengertian sejarah itu adalah penceritaan tentang tindakan manusia yang penting dan mengagumkan sebab berlakunya suatu peristiwa. Oke, seterusnya ialah pengertian sejarah menurut pandangan IHK, yaitu sesuatu menurut beliau ya sesuatu proses interaksi berterusan antara ahli sejarah dengan fakta-faktanya, suatu dialog yang tidak berkesudahan antara masa kini dengan masa lampau. Itu menurut IHK ya, sejarah. Okey, seterusnya ialah Ibnu Khaldun, iaitu seorang tokoh sejarawan Islam. Ibnu Khaldun ini terkenal dengan tentang sejarah-sejarah Islam ya. Kalau baca tentang kisah-kisah dia sampai ke masjid di negara kita pun ramai menggunakan namanya Masjid Ibnu Khaldun sebab dia adalah seorang ahli sejarah Islam yang terkenal. Okey, menurut beliau ialah sejarah membicarakan perkara tentang masyarakat manusia, peradaban dunia dan perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat itu. Itu menurut dia. Menurut Ibnu Khaldun ya. Semuanya benda yang lampau yang sudah berlaku. Okey. Seterusnya kita pergi pula kepada ahli sejarah, pakar sejarah daripada Malaysia. Siapa lagi? Kalau tak bukan Profesor Ho Kai Kim. Dia sekarang sudah meninggal dunia, dulu bekerja di Fakulti Sejarah Universiti Malaya. Dia seorang pakar sejarah yang tahu tentang sejarah Melayu, sejarah tanah Melayu, dia sangat tahu. Okey, dia sangat nasionalis, maksudnya bangga dengan Malaysia. Sebab dia tahu sejarah Malaysia, dia bangga dengan keadaan Malaysia. Kan dia dah meninggal dunia. Menurut Ko Kai Kin, sejarah merujuk kepada apa-apa yang pernah atau sudah berlaku. Sejarah mendorong kita lebih memahami apa-apa yang berlaku pada masa kini, di samping menjamin kesilapan yang sama dan tidak berulang. Sejarah ialah ibu kepada semua bidang. Maksudnya sejarah ini maksud dia sejarah peristiwa benda-benda berlaku menjadi pedoman kepada manusia. Yang buruk kita jangan ulang balik. Contohnya, pergaduhan kaum di Malaysia, iaitu peristiwa 13 Mei. Itu adalah sejarah, dalam lipatan sejarah. Dan tidak boleh berulang balik peristiwa tersebut. Kita harus kaji sebab apa berlaku peristiwa 13 Mei. Contohnya, contoh satu lagi ialah komunis di Malaysia, kedudukan Jepun di Malaysia. Semua sejarah-sejarah itu tak perlu diulang lagi sebab dia menderita kepada masyarakat. Dia menjadi pedoman dan tidak harus sejarah hitam itu berulang-ulang lagi di negara kita. Itu menurut Profesor Kwek Hakim. Kalau yang baik sejarah itu kita perlu ulang. Okey, sejarah di Malaysia. Kemudian menurut ahli sejarah seterusnya ialah Muhammad Yusuf Ibrahim. Dia mengatakan sejarah ialah masa lalu itu sendiri. Sejarah juga merupakan catatan ataupun rekod tentang sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa yang lalu. Itu menurut Muhammad Yusuf. Okey. Kelima-lima sejarawan ini berpandangan bahawa sejarah ialah mengkaji benda-benda yang dah lepas, masa lalu. Peristiwa yang sudah berlaku pada masa silam, pada masa lepas, pada masa yang dah lalu, yang semalam. Okey? Okey, untuk pengetahuan kamu semua, apabila berlaku sesuatu peristiwa dalam sejarah, mesti ada tokoh dia. Mesti ada masa dia, mesti ada di tempat dia. Okey? Contohnya, peristiwa perkahwinan ibu bapa kamu. Contoh, itu sejarah.
saksilah sejarah ibu bapa kamu. Dia akan tak siapa tokoh dia, ibu bapa kamu, kemudian berlaku peristiwa bila berlaku, berlaku mungkin 14 tahun lepas, di mana tempat dia? Mungkin di Johor, mungkin di Perak, dan mungkin di Kuala Lumpur. Itu sejarah. Sejarah kalau tak ada tahun, itu adalah mitos, legenda. Contohnya, legenda Masuri di Pulau Langkawi. Tak tahu tahun berapa dan tak jelas. Okey, itu adalah legenda. Kemudian kadang-kadang kalau ada tiga-tiga tersebut, tahun, masa, tempat, tokoh-tokoh, maka itu adalah kita sebut bukti sejarah. Boleh diterima pakai dan boleh dibukukan untuk pedoman masyarakat yang akan datang. Masyarakat sekarang pun boleh. Okey, kalau tak ada tarikh tokoh, itu adalah mitos. Okey, saya harap awak faham. Kemudian kalau ada masalah, dan saya akan bagi latihan kepada awak berdasarkan buku teks. Awak kena jawab berdasarkan buku teks. Dan latihan tersebut saya akan bagi dalam WhatsApp atau dalam telefon anda, bagi nanti awak jawab. Jawab adalah tulis balik dia punya soalan, kemudian awak jawab dalam kitab A4. Nanti bila buka sekolah, kita akan semak kembali. Kita bincang balik secara ringkas. Kemudian cikgu akan bincang pada dalam kelas, tengok siapa yang rajin dan siapa yang buat dengan betul. Semua jawapan ada dalam buku teks muka surat 4 dan 5. Soalan ni. Ya? Untuk saya, sebab saya mengajar tingkatan 1A, aspirasi dengan 1 proaktif sejarah. Okey. Saya minta awak buat di atas kertas A4 atau apa tangan-tangan. Janganlah tulis balik. Okey, tak tahu jawapan, tak faham, awak boleh WhatsApp saya dalam WhatsApp saya dan kemudian saya akan jawab susulan. Dan kemudian susulannya saya akan bagi latihan kepada awak. Saya minta sesangat awak bagi sama dan buat latihan ini dengan sebaik mungkin. Okey, seikhlas mungkin. Jadi anak yang baik dan jadi pelajar yang rajin. Okey, pelajar yang rajin akan disukai guru dan ibu bapa. Kerana kamu akan jadi pandai.